Alright, hari perjalanan kita daripada Malaysia tu, kita orang bergerak daripada hotel Nilam Spring seawal jam 6 pagi. Jadi 6 pagi tu kita pergi ke airport KLIA. Jadi dah sampai KLIA, kita kena keluarkan barang-barang sebab yelah, as a track cyclist kita ada banyak equipment lah. Saya dengan rakan saya Syafiq Daus. Jadi kita ada basikal-basikal yang nak dibawa, ada equipment, wheels, bag dan macam-macam lah. Ada banyak barang-barang yang perlu dibawa ke sini. Jadi kita dah masuk. Alhamdulillah semua proses dipermudahkan oleh pihak Majlis Sukan Negara dan juga KBS. Jadi smooth lah, ada proses check-in semua berjalan lancar, dipermudahkan. Tak payah nak beratur tunggu lama-lama semua kat situ, kat check-in counter. Jadi pihak Malaysia Airlines juga membantu juga melancarkan semua perjalanan check-in dan sebagainya. Jadi kita pun masuk kat dalam, dah masuk semua tu, kita tunggu kat dalam before flight ready. Dan kita waktu tu lah kita sit down together, the whole team. Dan juga waktu tu ada beberapa juga team lain yang terbang bersama-sama dengan kami, iaitu team terjun Cheong Jun Hong dengan coach beliau, dan juga atlet olahraga negara iaitu Lee Hap Wei dan juga adik Azrin daripada Terengganu, set Terengganu kita. So kita pun fly, dan kita fly pun bersama-sama dengan Menteri Belia dan Sukan kita iaitu Datuk Seri Rizal Maikan. Jadi kita fly together 7 jam 7 jam fly ke Narita Airport, Tokyo. Jadi perjalanan semua berjalan lancar. Saya pun saya usually tak tidur banyak lah dalam flight, susah untuk saya tidur. Tapi saya sleep chicken lah. Almost halfway of the journey tu saya sleep chicken. Lepas tu saya tengok satu movie iaitu Equalizer. Saya suka Denzel Washington. Itu pun tengok tak habis, tengok sikit-sikit. Tengok yang mana-mana best part je, saya laju-lajukan semua. Lepas tu makan dan continue buat some reading atas flight. Lepas tu kita sampai. Okay, bila sampai dekat airport Narita ni, kita dah dimaklumkan oleh tim-tim sebelum ni dan juga pihak OCM yang sudah berada di sini. Mereka dah beritahu lah prosedur dan apa yang perlu kita get ready lah apabila sampai dekat airport Narita ni. So kita sampai dalam pukul 6 petang lebih macam tu waktu Japan. Dan banyak kita dah keluar daripada kapal terbang tu, kita dah kena line up, kena beratur. Dia orang check passport, check accreditation, check dokumen apa semua. Jadi nak boleh sampai ke the main checkpoint tu, dia banyak checkpoint kecil dia tu. Kena berhenti, check. Kena berhenti, check. Setiap kali berhenti, dia orang akan check. So kita faham lah, orang Jepun ni memang very detail, very teratur. Jadi kita tak perlulah nak macam nak marah ke nak bengang ke apa. Walaupun kita penat dalam 7 jam perjalanan tu, tapi kita terpaksa ikut lah peraturan setempat. Jadi kita kena ikut lah, pergi checkpoint kecil sebelumlah kita pergi ke checkpoint yang utama lah. Ada beberapa checkpoint utama. Jadi first kita kena check, of course, kita punya accreditation dan sebagainya. Dapatkan kita punya official accreditation. Sekejap saya tunjuk Okay, ini dia accreditation official saya. Okay, ini pun ada cerita dia juga, nanti saya ceritakan dalam video yang seterusnya nantilah. Tapi ini adalah accreditation saya rasmi, official, yang keempat. That means saya dah ke-4 edisi Olimpik. Kat situ saja dah 16 tahun. 16 tahun saja untuk Olympic cycle. Okay, dan dapat accreditation, kita kena pergi untuk proses dia macam PCR test lah. Tapi kat sini diorang tak pakai jolok-jolok ni, tak masuk hidung, tak masuk tekak, which is Alhamdulillah. Sebab saya tak suka sangat benda tu. Tapi mereka menggunakan saliva test. Saliva test, dia kena masukkan dalam, sekejap dia kena masukkan dalam macam tabung G macam ni lah, lebih kurang. Kena masukkan dalam tabung G macam ni. Dia ada garisan dia. So kita kena duduk kat satu tempat khas. Dia ada macam small special room. Kita kena keluarkan kita punya alio kita. Sampailah ke sini. Buih daripada alio tak diterima. Dia nak yang pure alio je. So kena banyak jugalah. Tapi it's okay. Better than kena jolok tekak dengan hidung ni. Lepas tu bila dah dapat result, kalau dah negatif, then barulah kita boleh pergi ke tempat seterusnya. Pergi immigration, chop pasport, dan kita pergi ambil lah kita punya barang-barang. Dah dapat keluar ni, Alhamdulillah, dah okey dah.
Lepas tu kita ambil barang semua. Saya, Syah dan juga John yang duduk dalam Athlete Village ni, kita terpaksa menunggu dalam lebih kurang dekat 2 jam jugalah dekat airport tu. Tapi dia adalah macam lounge room. Tapi biasa je, macam tak adalah lounge macam kat Malaysia tu. Dia macam satu bilik kosong, ada kursi, boleh duduk lah, boleh relax. Ada air, ada makanan sikit. Jadi kita kena tunggu kat situ. Bus yang seterusnya available on the schedule adalah 9.15. Jadi kita kena tunggu nearly 2 jam. Okay, nearly 2 jam. Jadi waktu tu lah duduk relax sekejap apa semua, contact family dan sebagainya. Lepas tu bus dah sampai. Bila bus dah sampai, dia orang pula cepat bus dah sampai. Oh, padahal kita dah tunggu dah berjam-jam ni kan. Dia orang kan memang on time kan. Memang kalau 9.15 kena gerak. Jadi kena cepat-cepat turun, masuk barang-barang apa semua. Jadi bus pun nak bergerak pun tak boleh nak bergerak terus, kena berhenti to the next checkpoint sebab nak ambil lagi ada yang atlet lain juga, atlet basikal lain juga daripada Swiss. Jadi ambil dia orang. Jadi kita pun bergerak lah. Jadi perjalanan nak bergerak tu daripada Narita Airport ke Izu, which is di daerah Shizuoka, mengambil masa selama 4 jam perjalanan bas. Jadi bas tu boleh tahan juga. Dia bawa 80 je. Steady 80. Tak boleh laju, tak boleh kurang. 80 je. Lepas tu tambah dengan berhenti lagi 3-4 kali. Sampai berhenti nak kencing kan. Malam-malam tu berhenti, rasa macam berhenti dekat R&R je. Berhenti semua. Lepas tu teruskan perjalanan. Tapi last berhenti, lepas tu saya memang dah tintong lah. Waktu tu dalam pukul 12 lebih malam dah. Saya baring, saya tidur lah dalam bas tu. Di penghujung perjalanan tu, before sampai Izu tu, jalan dia agak hardcore sikit lah. Macam pusing macam tu. Sebab Izu ni, dia terletak di puncak bukit ataupun gunung lah. Di puncak gunung. Jadi jalan dia zigzag macam tu. Sampai-sampai turun, nak kena lalui protokol SOP lagi lah. Macam mana barang ni, macam mana nak bawa lah apa sebagainya. Jadi kita kena jalan daripada bas tu. Dia orang tak parking kat depan hotel. Dia orang kena parking dekat tempat parking khas bas. Jadi kita kena turun kat situ. Kita kena jalan pergi ke satu tempat di mana kena melalui ada punya macam checkpoint dia lah. Ada kena check accreditation, scan dulu barang-barang, x-ray barang-barang yang kita bawa tu. Lepas tu validate kita punya accreditation dan juga ambil kunci bilik. Waktu kita orang kat situ tu, jam menunjukkan pukul 2 pagi masa tu. Tengah ambil kunci bilik tu pukul 2 pagi. So bayang lah, daripada pukul 6 pagi dekat Malaysia Nilam Spring tu, ni pukul 2 pagi dekat masih lagi dekat kaunter pengurusan nak ambil kunci bilik. Jadi waktu tu dah dapat kunci bilik tapi tak boleh masuk bilik lagi sebab beg-beg luggage kita, basikal kita ni belum selamat disettlekan semuanya. Jadi waktu tu lah jurulatih kami John Bisley main peranan. So dia cakap, okay Azizo, Syah, korang balik dulu bilik korang, make sure you go back, shower and sleep. Dia akan settlekan segala-galanya. Itulah kita panggil high performance management. Semua staff-staff ataupun orang-orang yang di belakang atlet ni, behind the scene ni, mereka memang kena berkorban untuk atlet lah. Jadi rasa kesian juga. Saya dengan Syah rasa kesian lah kat John lah. Takkan dia pun penat kan. Kita penat, dia pun penat. Dia kena tunggu, tapi it's part of our journey lah. So dia tunggu, kita pun masuk bilik. Masuk bilik semua, tengok bilik semua. Kita pun agak macam, walaupun dalam keadaan penat tu, kita agak surprise juga lah tengok bilik macam rumah Nobita kan. Memang traditional Japanese, bukan house lah, it's room, Japanese room. Macam Japanese, tapi dalam ni tu nampak macam traditional Japanese house. Tapi dia hotel, dia bilik, tapi bilik dia tu macam rumah Nobita. Sebiji traditional Japanese house. Jadi kita tengok apa-apa semua, kita get ready, letak bag apa semua. Lepas tu saya nak solat lah. Waktu tu saya tak solat solat maghrib dan isyak lagi sebab nak kena jamak kan. Jadi saya dah mandi semua. Lepas tu solat. Lepas tu tengok jam, saya nak check subuh pukul apa. Rupa-rupanya subuh lagi dalam 20 minit lebih macam tu je. Sebab masa saya solat tu dalam pukul dah 2.30 lebih. So maghrib dia kat sini, maghrib pula, subuh dia kat sini pukul 2.50 pagi. 2.50 pagi adalah waktu subuh kat sini. Jadi dah ada alang lagi 10-15 minit. Saya tunggu je lah subuh. Saya tunggu subuh, solat subuh, dan lepas tu barulah boleh tidur. Saya dengan Syah pun tak sure pukul berapa John sampai bilik. Bawa beg kita orang apa semua, memang kesian. Tahu-tahu je pagi je lah kita orang bangun. Kita bangun pagi, dan Alhamdulillah tengok semua
Jom pun dah terbongkang, beg-beg semua ada. Dah bangun tidur tu, kita continue sikit lagi tidur. Just untuk relaxkan fizikal dan mental lah. Sebab penat kan, penat sangat the whole day. Bayanglah pukul 6 pagi daripada Malaysia tu, nilai 3 pagi dah settle semua. Jadi beza 3 jam je nak cukupkan 24 jam. Saya rasa cukup setakat itu untuk perkongsian pada hari ini. Dan jangan lupa untuk stay tune, teruskan ikuti video dan perjalanan saya di sini. Dan saya akan share banyak lagi cerita dan apa-apa yang berkenaan dalam Athlete Village ni. Ada nak tahu pasal katil, dia orang makan, makanan dan sebagainya. So stay tune. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like dan juga butang share. Okay? Stay healthy, stay safe dan stay tuned. Aziza Wang, The Pocket Rocket Man.